manusia. An-nas ni kalau kata dasarnya ialah nasia. Nasia tu maksud dia lupa ataupun wahai pelupa. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, fazakir in nafa'ati zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan tu memberi manfaat orang yang beriman. Orang yang mengaku beriman ni tuan-tuan, dia kena ada orang yang bagi peringatan. Macam saya kena ada. Kalau tidak kita nasia, lupa. Peringatan yang bagaimana? Yang nasihat kita untuk bawa jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ada tazkirah, peringatan, majlis ilmu dan sebagainya. Sebab tu Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan bagi dia syurga. Alhamdulillah kita boleh buat program di majlis daerah ni. Siapa yang mengusahakan, yang telefon saya, yang tunggu, yang buat poster, apa-apa sajalah, yang jamu makan, malam ni ada makan tak? Tak ada eh? Allah teruk betul lah. Yang buat makan untuk saya, jadilah saya sudah. Semua tu jalan kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Memudahkan tuan-tuan. Sebab tu alhamdulillah kita kena ada program peringatan. Nabi pun fazakir kan, bagi peringatan. Kemudian disambung ayat tu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Cuba tengok ayat ni. Dia kata sesungguhnya kami khalaqnakum. Ada orang kata menjadikan. Tak, kalau ikut tafsir yang betul ialah menciptakan. Sesungguhnya kami menciptakan min dzakarin wa unsa. Allah ciptakan lelaki dan perempuan. Nampak? Kenapa dikatakan min dzakarin wa unsa? Allah ciptakan lelaki dulu, iaitu Nabi Adam alaihi salam, betul tak? Quran ni kalau tuan-tuan tengok, dia tak akan lari punya. Setiap ayat tu kalau tengok, dia mesti ada fungsi sebelumnya. Min dzakarin wa unsa, maksud dia diciptakan lelaki dan perempuan. Orang tanya saya, ustaz, macam mana dengan khunsa? Khunsa dibincang dalam fiqh, itu lain. Sekarang ni termasyhur dengan LGBTQ. Ni ada Q pula. Mungkin orang-orang baru dia tak tahulah kan. L tu lesbian, G tu gay, B tu bisexual, kemudian T tu transsexual. Transsexual tu bagi pada dua pula, transgender. Ada dua tu, kena tahu tu tuan-tuan. Dan satu lagi Q. Q ni panjanglah nak urai ni kan. Menunjukkan bahawa Allah jadikan kita ni min dzakarin wa unsa, diciptakan manusia ni dua, lelaki dan perempuan. Tengok ayat seterusnya. Wa ja'alnakum. Tengok. Tadi kenapa dia tak gunakan khalaqnakum? Kenapa dia gunakan wa ja'alnakum? Kalau kita akan beri tafsir yang sama. Tadi diciptakan manusia lelaki perempuan. Yang ni wa ja'alnakum, dijadikan daripada kamu. Yang lelaki perempuan itu apa? Syu'uban wa qabaila lita'arafu. Diciptakan daripada lelaki perempuan ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita keturunan Melayu, Cina, India, Kadazan, Murut, macam-macam lah kan. Ada gawai, hari gawai tu kan. Ada Eropah, ada orang putih, macam-macam. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Melayu terbahagi lebih kurang dalam 7. Melayu ni 7, ada 7 keturunan. Kalau tuan-tuan nak tahu Melayu betul-betul Melayu, tengok pada apa? Tengok pada hidung. Hidung ni. Kalau hidung tu boleh letak cermin mata, bukan Melayu. Dia campur. Tapi kalau letak tu jatuh, Melayu lah tu. Dia macam hidung pelepah tamar tu kan, pelepah pokok kelapa tu. Tu Melayu lah. Kalau dia ada sikit batang tu, maksud dia ada campur lah. Sama ada dengan Malbari ke, Melayu Thailand ke, Melayu Bugis ke, Melayu Jawa ke. Melayu betul-betul memang hidung dia bulat macam jambu. Tu kita boleh kenal lah. Melayu saja ada 7. Contoh bayang tengok, kita ni berbilang bangsa, berbilang agama, kita juga berbilang perkataan. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk kenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang paling mulia di kalangan kita lelaki perempuan, suku-suku bangsa-bangsa ni, ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Nampak? Jadi tak ada beza lah.
Kan, kulit hitam ke putih ke kelabu ke merah ke, bangsa Melayu ke, India ke, Cina ke, Kadazan ke, Eropah ke, yang penting dia bertakwa. Takwa tu apa? Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, takwa itu siapa yang ikut perintah Allah, jauh apa yang Allah larang, itulah takwa. Menunjukkan tuan-tuan, kita ni berbeza keturunan, bangsa, bahasa dan sebagainya. Kenapa suka kita bergaduh? Kerana kita tidak li ta'arufu, tak kenal. Tu yang kita bergaduh. Kan? Sebab tu Nabi apabila berhijrah sampai saja di Madinah, Nabi nasihat kepada penduduk Madinah di antara Ansar dan Muhajirin dan Yahudi. Apa Nabi kata? Hadis itu diriwayatkan Imam Anas, apa nama sahabat Nabi nama Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan, hebatnya dia sampai di Madinah, Nabi sampai, umurnya masih muda. Mak dia bawa Anas ni, ya Rasulullah, aku tak ada harta, tak ada rumah, aku ada anak, aku ambil jadi maula, pembantu lah. Nabi tuan-tuan pegang dada Anas, Nabi baca doa ni. Siapa yang ada anak, baca doa ni, yang masa besar ni, yang belum balik. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ni kena baca doa ni. Ini Nabi baca pada Anas yang meriwayatkan akan hadis ini. Apa dia? Allahumma rzuqhu, berikan kepada dia rezeki, harta, malan, harta, wa waladan, dan anak, harta dan anak, wa barik lahu, berkat. Alhamdulillah tuan-tuan, Anas bin Malik, Allah panjang umurnya, dikatakan sampai 250 tahun umurnya. Panjang. Allah berkatkan dia, umur panjang, rezeki bertimpah, anak ramai. Dia kan umur 200 tahun, dia kahwin, isteri dia mati. Dia kahwin lain, mati isteri dia. Dia kahwin lain, sampai banyak isteri dia mati habis, dia tak mati lagi. Kemudian anak dia mati, dia tak mati lagi. Lepas anak dia mati, cucu dia mati dah, dia tak mati lagi. Lepas cucu dia, cicit dia mati dah, dia tak mati lagi. Allah panjang umur. Lepas cicit mati, cicak, mengkarung, pokok semua mati habis. Dia tak mati lagi tuan-tuan. Kerana apa? Doa ni. Sebab tu kalau beli siapa yang ada anak, doa ini, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Alhamdulillah, panjang umurnya. Apa kata Anas meriwayatkan ketika Nabi sampai? Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, absyus salam. Tengok, inilah mufakat yang cukup hebat tuan-tuan. Dia kata apa? Absyus salam, sebarkan salam. Ni Nabi sampai di Madinah ni, dia nak memperdamaikan di antara Muhajirin dan Ansar, puak-puak Yahudi yang ada di situ. Dia kata apa? Absyus salam, sebarkan salam. Kita bagi salam hanya pada orang yang kita kenal, itu masalah. Orang yang kita tak kenal, tak bagi salam. Ni Nabi suruh ni untuk kita tantum hati kita ni, supaya kita tak bergaduh. Absyus salam, sampaikan salam. Assalamualaikum, kita doa, Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu. Warahmatullah, minta rahmat. Wabarakatuh, minta berkat. Hebat tak? Kita bagi salam, kita doa orang tiga, minta sejahtera, minta rahmat, minta berkat. Tiba-tiba tuan-tuan, ada di kalangan kita jumpa salam pun tak bagi. Yang paling teruk tu, how are you? Tu lagi geram tuan-tuan. Bagilah salam, Assalamualaikum, jawab bagi lebih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tak tahulah manusia ni, Melayu ni, dia tak nak bagi salam. Ni Nabi ni, absyus salam, sebarkan salam. Dan salam ni tuan-tuan, dia ada wajib, dia ada haram, dia ada makruh, dia ada sunat, dia ada mubah, dia ada harus. Tuan-tuan ingat, salam wajib yang mana? Salam yang saya bagi tadi, tuan-tuan wajib jawab. Tuan-tuan jawab tak? Tak jawab berdosa. Bila Tok Guru bagi, tuan-tuan wajib jawab. Saya bagi salam sekali lagi, dapat tak jawab, dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib tuan-tuan jawab, wajib. Haram jawab. Haram jawab yang mana? Dalam jamban. Saya masuk dalam jamban, ada orang bagi salam kat saya, apa tak? Pernah saya pergi satu masjid dekat Negeri Sembilan, yang tak tahan tuan-tuan, masjid tu tandas dia selak pun tak ada. Selak tu yang kunci tu. Jadi saya, Allah, nak terberak dah, selak tak ada, macam mana nak buat ni?
Saya tengok ada baldi, ada air kan. Saya pun masukkan air dalam tu, saya tolak lah, bagi letak apa dekat depan tu supaya orang tak boleh tolak. Kita pun konsentrate lah. Rupanya orang tolak juga tuan-tuan. Dia tolak, dia pun nak terberak juga kan. Tolak, terbuka. Terus, Ustaz, Assalamualaikum. Boleh jawab tak? Haram jawab. Oh, dia terkejut tuan-tuan. Lepas tu dia tanya Allah, bagi salam, Ustaz buat apa tu? Dia tanya aku buat apa. Tapi ada orang excited, bagi salam dalam tanda haram jawab. Bukan maksud dia salam semua boleh jawab. Ada haram jawab ketika dalam tanda. Makruh jawab ketika dalam majlis ilmu. Kan saya duk mengajar ni, ada orang masuk dia bagi salam. Makruh dalam majlis ilmu. Tak boleh tuan-tuan jangan duk tunjuk pandai pula. Kita duk mengajar kan, dia tolak, Assalamualaikum. Makruh dalam majlis ilmu. Sebab tu kena mengaji. Satu lagi ialah ketika makan. Ustaz tengah makan kan, bismillah makan. Dia, Assalamualaikum Ustaz. Makruh jawab. Ustaz pun nak jawab. Mati Ustaz tu. Jangan bang. Dalam majlis makan tak boleh bagi salam. Makruh. Tu. Satu lagi, sunat jawab. Sunat jawab, contoh saya nak datang ke Teluk Intan. Okey, tiba-tiba ada orang bagi tahu, Ustaz nak pergi mana ceramah malam ni? Teluk Intan. Saya ada kawan. Tolong sampaikan salam saya pada kawan. Nampak? Tolong sampaikan salam. Saya pun sampailah. Sepatutnya tolong sampaikan salam saya pada kawan saya tu, nama sekian, dengan ucapan Assalamualaikum. Macam tu. Maka saya pun sampai sini, ada seorang nama Isma, ada kawan dah sampaikan salam, dia bagi salam Assalamualaikum. Sunat dia jawab. Sunat dia jawab. Tuan-tuan, syarat dia sebutlah Assalamualaikum, ataupun dia kata okey, sampaikan salam saya, salam tak bagi. Kita pun nak kirim, saya menerima kirim salam. Dia pun jawab terima salam. Sebab salam tak ada. Tu cara tu kena mengaji. Satu lagi apa? Makruh, haram, harus. Satu lagi apa? Harus kan? Harus dalam telefon. Telefon jawab kan? Tuan-tuan, ada orang hantar mesej kan? Dia tak tulis semua, dia tulis Selam-kum. Tuan-tuan harus jawab Kum Selam. Kan ringkas kan? Banyak macam tu, ringkas. Kum Lam, kadang-kadang tak tahu lah. Sebaiknya tuan-tuan, paling ringkas salam sudah. S-A-L-A-M. Dalam bahasa Arab, maksud dia Melayu, sejahtera. S-A-L-A-M ialah salam. Itu pun cukup dah. Maksud dia sejahtera. Harus jawab. Tak jawab berapa nama, tak jawab pun tak apa. Harus jawab. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada salam yang tak perlu dijawab. Ada salam tak perlu jawab. Salam masa mana? Masa imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum jangan jawab lah. Waalaikumsalam Pak Imam. Tak perlu jawab ketika imam bagi salam. Satu lagi, salam yang kalau kita bagi, kita tak nak orang jawab. Tak tak? Masa mana? Masa lalu kat kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dia orang jawab, tuan-tuan masuk kubur terus. Mati terus tuan-tuan. Yang tu kita tak nak dia orang jawab tuan-tuan. Sebab tu salam ni penting. Absus salam, sebarkan salam. Tuan-tuan nak ikatan kita ni hebat, sebarkan salam. Kerana apa? Dia tak akan membeza, tidak akan membezakan di antara kulit putih ke, kelabu asap ke, orang tu segak ke tak segak, bangsa apa. Bila bagi salam, kita akan doa dia tiga. Minta sejahtera, minta rahmat, minta berkat. Dan dia akan doa kita lagi. Itu pentingnya tuan-tuan. Kalau boleh, tuan-tuan nak kita ni pakai elok-elok, sebarkan salam. Yang kedua apa?